Soalan nombor 22 yang diminta ialah buntarkan 3.0297 kepada angka bererti. Dua angka bererti. Okay. So, soalan nombor 22, bundarkan 3.097 betul kepada dua angka bererti. Untuk angka bererti, kita ingat balik mana yang akan dikira sebagai angka bererti, mana yang tidak akan dikira sebagai nombor bukan bererti lah, nombor tidak bererti lah. Okay. Sekejap. Okay, angka bererti. Nombor angka bererti bermaksud kalau kita perlu bundarkan lah kepada dua ketiga angka bererti, dia bagi 3.029. Kita kena ingat apabila kita ada 3, katakan 30.00 lah katakan. Semua nombor termasuk nombor selepas titik perpuluhan akan dikira sebagai semua nombor angka bererti. Dan semua nombor, kalau nombor sebelum titik perpuluhan ni adalah kosong, semua nombor sebelum ni tidak akan dikira sebagai angka nombor bererti. Dia nak untuk bundarkan kepada dua angka bererti bermaksud kita nombor berangka bererti pertama dan nombor angka bererti kedua. So ini yang penting. Okay. Jadi seterusnya kita akan tengok nombor selepasnya. Sebelah kanan dia adalah nombor 2, bermaksud bawah daripada 5. Okay. 2 rendah lagi pada 5. Jadi kita tak perlu tambah 1, tinggal 3.0. So itu akan jadi buat berarti jadi jawapan dia ialah okay. Kosong tu akan dikira sebagai angka bererti lah. Terus yang nombor 23. 0.0000812 tolak 3.94 darab 10 kuasa 7.
Okey. Soalan nombor 23 mana? Dia tanya kita 0.00000812 tolak 3.94 darab 10 kuasa negatif 7. Okey. 0.0000 5 kali kosong. 0.0812 tolak 3.94 darab 10 kuasa negatif 2. Kalau kita tengok ini adalah nombor piawai. Jadi antara soalan ni berkenaan dengan soalan nombor piawai lah. Okay. Jadi pertama sekali apabila kita nampak nombor banyak kosong macam ni, susah kita nak handle. Okay. Dua cara kita boleh buat. Yang pertama, awak boleh tukarkan nombor piawai ni jadi nombor perpuluhan biasa, atau boleh juga awak tukar nombor biasa, perpuluhan biasa ni menjadi nombor piawai. Jadi pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita tukar kita tukarkan, kita gerakkan titik perpuluhan dekat sini. Kita gerakkan dia sehingga nombor di sebelah kiri ni duduk di antara 1 dan 9. Nombor ni duduk di antara 1 dan 9. Kita akan dapat 8.21 darab 10. Kuasa dia ialah berdasarkan berapa banyak dia gerakkan. Okay. Apabila kita gerak ke kanan, dia akan menjadi negatif. Kuasa negatif berapa banyak tu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 3.94 darab 10 negatif 7. Jadi antara undang-undang nombor piawai, apa yang boleh kita buat? Kita boleh tolak macam biasa kalau nombor 10 kuasa ni sama. Jadi kita boleh samakan dengan cara kita boleh gerakkan titik sini. Kita boleh gerakkan titik di sini ke kanan sekali. Di mana kita akan dapat 8.21 darab 10 kuasa negatif 6 tolak, saya jadikan dia kurungan 0.394 darab 10 kuasa 1. Darab 10 kuasa negatif 7. Kenapa kuasa 1? Sebab kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri 1 tadi. Dan sebabkan dia ke kiri, dia positif lah. Jadi kuasa negatif 1, kalau kita darabkan dengan 10 kuasa negatif 7, maksud dia akan jadi bersama dengan 8.21 darab 10 kuasa 6 darab 0.394 darab 10 kuasa 1 tambah negatif 7. Seterusnya kita akan dapat 8.21 darab 10 kuasa negatif 6 tolak 0.394 darab 10 kuasa negatif 6. 1 tambah negatif 7 akan dapat negatif. Sekarang ni kita punya nombor piawai kita dah samalah. Okay. Iaitu 10 negatif kuasa 6 dan 10 kuasa negatif 6. Bila jadi macam tu, kita boleh tolakkan sahaja nombor di kiri ni. Kita boleh jalankan operasi dia macam biasa terus. Okay. Dia akan jadi 8.21 tolak 0.394. Kan? Untuk 10. Yang ni kita tarik sajalah. Kita turunkan dia saja. Okay. Tapi sekali kan. Jangan awak tambahkan dia pula. Okay? Just sekalikan sahaja. Kita akan dapat jawapan dia ialah 7.726 darab
10 kuasa negatif itu jawapan dia. Kita dapat 7, 6. Jawapan dia ialah kuasa negatif 6. Kuasa negatif 7. Seterusnya. Soalan nombor 24. Diberikan T dalam kurungan H negatif 2 tolak 5K bersama dengan 1/4 tolak H tolak 16. Hitung nilai H dan nilai K. Ini adalah matriks. So, cari nilai K dan nilai okay. So, diberikan 3H matrik lah. 5K 1/4 tolak 8H tolak 16. Okay. Mana saya nak? Okay. 3 H tolak 2 je ke? 2 tolak 5. Okay. Tamam. 1/4. Oops. Oops, 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 oops. Negatif 8 H
tolak 16. Negatif 16. Okay. So, ni adalah matriks. Untuk matriks, kalau kita ingat, benda pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu hilangkan nombor di luar ni. Dengan cara kita darabkan teruslah semua nombor di luar ni dengan ke dalam. So, kita akan dapat jawapan dia. 3H 3H 2, negatif 2 darab 3 akan dapat negatif 6. Tolak 5 ke yang ni kekal lah, tak apalah. Bersamaan dengan negatif 8 bahagi 4 dapat 2. Kita akan dapat negatif 2H negatif 4. So, kat sini, untuk matriks, kalau kita tolak macam ni, bermaksud setiap posisi contoh 3H 5 dan juga negatif 2H ni adalah penolakan dia, okey. 3H tolak 5 kita akan dapat negatif 2H. Dan kalau untuk negatif 6 ni 6 tolak K kita akan dapat negatif 2. Ya, okey. Ya. Okay. So, dari situ kita boleh terus cari H dan K lah. Cara, kalau kita ambil yang 3H tu, 3H tolak 5 akan bersamaan dengan negatif 2H. Cari H, kita boleh gerakkan 5H ni ke kanan dan 2H tu ke kiri. Kita akan dapat 3H tambah H bersama 5. So, H akan bersama dengan 5 bagi 5. So, H akan bersama besar. Untuk H. Okay, kita ambil pula yang negatif 6. Negatif 6 tolak. K akan bersama 4. So, untuk keadaan ni paling senang kalau kita gerakkan K ni ke kanan sebab K ni negatif kan. Kita gerakkan dia ke kanan dan positif gerak ke kiri. Okay. Kita akan dapat negatif 6 tambah 4 bersamaan K. Negatif 6 akan dapat negatif 2 bersamaan dengan K. Maksudnya K akan bersamaan dengan negatif lah. Jadi kita dapat jawapan dia. H bersamaan 1, K bersamaan negatif 2. Okay. Okay. Terusnya, soalan nombor 25. Matriks juga negatif 2, 0, 4, 1. 2, negatif 1, negatif 3 dan 4. Okay.
So, ni adalah pendaraban untuk matriks. Kalau matriks ni dia macam biasa dia kena ni sikit lah. Sebab dia akan darabkan dia punya barisan dia dengan dia punya kolom dia. Okay. Barisan dia dengan kolom pertama, lepas tu barisan pertama akan dengan kolom kedua. Sebelum kita mula apa-apa, kita kena kenal dulu lah. Ada berapa baris, berapa. Yang ni adalah 2 kali 2. Dan ini pula, belah kanan ni pun sama 2 kali 2. Okay. Bila 2 kali dengan 2, maksudnya kat tengah ni sama, baru kita boleh darabkan. Okay. Cara darab dia, negatif 2 akan didarabkan dengan 2. Kita tambah pula kosong dengan negatif 3. Okay. Cara dia okay, ni yang nilai yang atas lah. 2 negatif 2 darabkan dengan 2, kita tambahkan kosong darab dengan negatif 3. Ini untuk daraban yang pertama. Lepas tu, daripada row yang sama, daripada barisan yang sama, akan didarab pula dengan kolom yang kedua. Cara yang samalah, iaitu negatif 2 dengan negatif 1, kosong dengan kolom. Kita dapat negatif 2, darabkan dengan 1, negatif 1, tambah kosong, kolom. Itu barisan bawah dia. Barisan kedua, kita tengok ni pula lah. Ambil barisan kedua pula, kita darabkan sama pula tadi dengan kolom pertama. Kita mula balik. 4, 2, 1, negatif 3. 4, 2, 1, negatif 3. Okay. Lepas tu, daripada row yang sama juga, barisan yang sama dengan kolom yang kedua lah. Kita dapat 4, negatif 1, 1, kita selesaikan satu tu satu. Dan kita akan dapat untuk yang pertama tu ialah negatif 4. 2, 5 dan 0. Kita dapat macam tu. Itulah jawapan untuk pendaraban matriks ni. Negatif 4, 2, 5, 0. So jawapan dia ialah okay. So tu cara kita darabkan matriks lah. Soalan nombor 26. Sebuah peta dilukis dengan skala 1/2000. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 5.5 cm pada peta tersebut.
Sebab peta dilukis dengan skala 1/2000, maaf, 1/200,000 dengan jarak dalam hitung jarak sebenar dalam kilometer. Kilometer pada sungai dengan sepanjang 5.5 cm pada peta tersebut. Nisbah dia ialah 1/200,000. Jarak dia adalah 5.5 cm sungai itu. Berapa sebenarnya nilai panjang sebenar sungai itulah. Kita buat persamaan dia, iaitu 1/200,000 mestilah bersamaan dengan 5/5 bahagikan dengan jarak sebenar. Jarak sebenar. Kita akan dapat jarak sebenar bersamaan dengan 5.5 darab 200,000 bahagi 1. So, 5.5 darab 200,000 je lah. Kita akan dapat jarak sebenar bersamaan dengan 1.100.000 sentimeter. Yang ni adalah untuk sentimeter. Jawapan minta dalam kilometer. So, kita kena convert lah. So, 1 sentimeter bersamaan dengan 100,000 kilometer. Jadi, untuk kita tukarkan 1 juta kilometer, maaf, 1.100.000 sentimeter, apa yang kita buat ialah 100,000 bahagi dengan 100 ribu. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 11 kilometer. Bermaksud, walaupun dalam peta kita 5.5 cm, kalau kita pergi kepada dunia sebenar, panjang dia ialah 11 kilometer. Jawapan dia ialah C. Seterusnya nombor 27. Okay. Jadual 1 ialah jadual kekerapan kelonggokan yang menunjukkan umur 50 orang peserta dalam satu kuis sejarah. Dia ada umur dia 14, 15, 16, 17, 18. Kekerapan dia 6, 17, 27, 41 dan 50. Cari mod. Cari mod bagi data itu. Kita tengok betul ya. Kekerapan tu bukan kekerapan saja. Kekerapan tu adalah kekerapan longgokan. Okay. Maksudnya dia campur-campur-campur.
Jalur satu ialah jalur kekerapan lenggokan yang menunjukkan 50 orang peserta dalam satu kuis sejarah. Cari mod. Okay. Dia minta kita cari dia punya mod. Okay, mod ni apa? Mod ialah bilangan kekerapan yang paling tinggi. Data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. So ini kekerapan lenggokan bermaksud apa yang berlaku ialah 14 ni punya data campur dengan 15 punya data. Dapat 17. Campur dengan 16 punya data dapat 27 dan seterusnya sampai 18. Okay. Jadi pertama sekali kita nak kena cari berapa sebenarnya nilai kekerapan di set satu ni. Sebabkan yang pertama ni memang 6. So 6 lah, tak ada masalah. So yang ni apa yang perlu kita buat ialah kita perlu tolakkan dengan 6. Okay. 17 tolak 6 kita akan dapat nilai dia ialah 11. Okay, 11. So maksudnya 15. Data sebenar untuk 15, kekerapan dia ialah 11 sahaja. Sini 27 tolak 17 lah. Dia kena tolak nombor ni, tolak dengan nombor sebelum ni. So ni tolak 17. Kita dapat nilai dia ialah 10. 41 tolak 27. Kita dapat nilai dia ialah 14. 50 tolak 41. Kita akan dapat nilai dia ialah 9. Kat sini kita nampak kekerapan sebenar dia, iaitu 6, 11, 10, 14 dan 9. So mod ialah kekerapan yang paling tinggi. Sebabkan paling tinggi ialah 17. 14 ni, maaf, kekerapan 14 paling tinggi untuk umur ke-17. Jadi mod dia ialah 17. Itu je lah. Cikgu, Ya saya. 27 tak faham lagi. Yang ni Ha, 7 ni. Okey. Apa yang awak tak faham tadi? mula sekali cikgu tak dengar. Okey. Dia macam ni. Sekarang ni, dia ambil umur. Okey, kita dalam ni ada orang ambil kuis sejarah kan? Ada orang ambil kuis sejarah, ada 50 orang keseluruhannya ambil sejarah. Kuis sejarah ni. Dalam lingkungan tu, ada yang orang umur 14, ada yang orang 15, ada orang umur 16, ada orang umur 17, ada orang umur 18. Okay. Dan ini memberitahu kita punya berapa ramai. Okay. Kekerapan lenggokan memberitahu ke kita berapa ramai untuk setiap umur ni. So 6 ialah 14 orang. Orang yang umur 14 tahun, okay, orang yang umur 14 tahun ni ada 6 orang. Cuma yang ni dia bukan kekerapan saja tau. Perkataan dia adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan bermaksud macam ni. Okay, katakanlah kalau saya buat satu data lain lah. Contoh tadi data kuis tu ada umur 14 tahun, ada umur 14 tahun katakan ada 4 orang. 15 tahun katakan ambil lah ni 6. Okay, 15 tahun tadi ada 11 orang. Ambil yang tadi dia. 16 tahun ada 10 orang. 17 tahun ada 14 orang. Dan 18 tahun ada 9 orang. Yang ni kalau kita asingkan ikut setiap satu ni, ikut setiap satu umur ni, kita akan dapat 6, 11, 10, 14, 9. Itu kekerapan biasa. Untuk kekerapan longgokan bermaksud daripada atas ni, okay, ialah nilai dia campur dengan nilai semua sebelum dia. Sebabkan seatas ni starting dia kan, ini permulaan dia. So kita mula dengan 6. Untuk yang ni ialah 11 campur dengan 6, kita akan dapat 17. Kat sini akan dapat 17 lah. 10 ni ialah 17 campur 10, kita akan dapat jawapan dia ialah 27. Dekat sini 27 campur 14, kita akan dapat 41. Dekat sini 41 tambah 9 akan dapat bersamaan dia 50 orang. So untuk kelonggokan kekerapan, dia akan jadi macam yang ditunjuk kat sini lah.
6, 17, 27, 41, 50. Itu untuk kekerapan nonggokan. Sekarang ni kita minta mod. Kita minta mod. Mod ni ialah di antara setiap satu ni, mana yang paling banyak berulang kekerapan. Okay? Mana banyak kekerapan yang paling tinggi lah. Jadi kita kena ambil tahu kekerapan khusus untuk setiap tahun tu. Okay? Macam ni tadi kalau perasan, ialah 17 ni ialah data untuk yang 15 campur dengan 14. Untuk yang 16 ni, iaitu 27 ni ialah data yang 16 campur dengan data 14 campur dengan data 15. 41 ni, sorry, saya dengar balik. So, 41 ni ialah data dan campuran 27, 16, 15 dan 14. So, macam mana cara kita nak cari khusus untuk setiap satu tu? Sebab permulaan dia 14, so tak ada masalah. Memang bermula dengan 6. Untuk kita tahu 15, kita perlu ambil data yang dia bagi kita 17 ni untuk 15 tahun, tolak dengan berapa banyak data yang sebelum dia. So 17 tolak 6, kita dapat 11. So sekarang kita tahu, oh maksudnya ada 11 orang umur 15 tahun. Untuk kumulatif, untuk nonggokan yang ke-16, dia bagi kita 27. Nak tahu yang khusus umur 16 tahun saja, ialah 27 tolak dengan semua yang sebelum 16 ni. So, tolak 17 je lah. Kita akan dapat nilai dia 10. So sekarang kita tahu, oh tahun 16 ada 10 orang sahaja. 17 tahun pun sama, 41 tolak 27. Untuk kita jumpa yang 17 tahun saja. Sekarang 14 jawapan dia. Maksud dia, orang umur 14 tahun, orang umur 17 tahun ada 14 orang sahaja. Kali pada samalah 18 tadi, ada 50. Tolak dengan semua nombor yang sebelum 18, tolak 41, dapat jawapan dia 9. Bermaksud, orang umur 18 tahun hanya ada 9 orang sahaja. Ini nombor yang 6, 11, 11, 10, 14, 9 ni lah nombor khusus untuk tahun itu sahaja. Dia bukan campuran nombor yang sebelum-sebelum dia. Dan mod ialah nilai kekerapan yang paling tinggi. Sebabkan 14 yang paling tinggi untuk tahun yang ke-17, bermaksud mod dia ialah 17. Faham tak? Dah faham, cikgu. Terima kasih. Faham? Tak faham? Faham? Boleh? Ya, cikgu, faham. Boleh So, Boleh. orang umur 17 lah paling ramai. Itu maksud dia. Okay. Seterusnya, nombor 28. Sebelum kita masuk sains. So, darjah 10 menunjukkan satu plot kotak yang mewakili satu set data. Hitung julat antara kuartal bagi data I.
Nombor 8. Darjah 10 menunjukkan satu pulak kotak yang mewakili satu set data. Okey, iaitu kat sini 21. Ya, 21 sampai 40. Lepas tu dia ada lagi 2 titik kat sini lah. Okay. Ini adalah jenis graf bar plot. Plot kotak Ini satu plot kotak lah. Dia minta kita cari julat kuartal. Okay, untuk plot kotak ni ada satu keistimewaan, iaitu setiap satu titik ni mewakili satu bilah. Yang ni kiri sekali ialah nilai paling rendah. Atas sekali ialah nilai paling tinggi. Tengah-tengah dia punya titik tengah dia. Titik di antara titik yang pertama dengan ketiga ialah kuartal yang kuartal yang pertama, Q1. Okay. Kuartil yang pertama. Yang ini, yang keempat ni ialah kuartal yang ketiga. Dan julat antara kuartal ialah Q3 tolak dengan Q1. Saya tahu yang ni macam wasas sikit, tapi saya harap awak tahu macam mana caranya. So, yang ni sekurang sepatutnya ada 10 kotak kecil-kecil. Okay. So, di antara satu ni 5. So, 10 bahagi 2, kita dapat 2 lah. Dan 10 bahagi 2, maaf, 10 bahagi 5, kita akan dapat 2. So, setiap 2 kotak kecil bersamaan dengan 1. Kita tengok betul-betul kat sini. Yang ni sebenarnya kotak kecil yang 4. Jadi, ini adalah 32. Kita itulah 32. Yang ni 2 kotak ke kiri daripada 25, so ini adalah 20. Julat kuartal ialah Q3 tolak Q1. Okay. Q3 tolak Q1, so 32 tolak 24. Kita akan dapat jawapan dia ialah la. Macam tu je sebenarnya. Jawapan dia ialah la. Cikgu, bab ni apa? Apa? Bab ini apa? Ini bab data terkumpul. Bab ketujuh sebenarnya. Kita tengok balik nombor dia. Bab 7, tingkatan 5, data serahkan data terkumpul. Okey, cikgu. Dia di dalam tu lah. Kat situ awak akan tengok juga graf bar, awak tengok juga mode, mean, Y. Okay. So kita masuk sains sekejap.
Okay, InsyaAllah kita akan sambung minggu lepas punya. Okay, InsyaAllah kita akan sambung terus soalan nombor 4. Okay. Ini awak boleh cuba lukis sikit untuk penderajah. Nanti kita akan terus soalan. Penderajah 3 menunjukkan susunan radas untuk menentukan panjang fokus satu kanta cium. Okay, kita nak tengok kat mana dia. Okay. So, ada jarak convex dia, ada kanta cembung, pemegang, dan kita tengok mana dia punya panjang fokus dia lah. Okay. Screen kat sini untuk kita tengok. Awak cuba lukis dulu sikit, at least buat sketch sikit-sikit supaya senang sikit. Kita nak masuk soalan. Okay. Soalan. Ini dialihkan sehingga satu image tajam dibentuk pada skrin itu. Panjang fokus diukur eksperimen itu diulang menggunakan kanta berlainan ketebalan dia. So, ini ketebalan dia ada yang nipis, ada yang sederhana, ada yang tebal. So, focal length dia, panjang fokus dia pun berbeza lah. 20x dia tak tahu. 12. So, nyatakan hipotesis bagi eksperimen E. Lepas tu, berdasarkan darjah 3, terangkan maksud panjang fokus bagi kanta cium.
Untuk eksperimen tadi kita nak tengok fokus, panjang fokus lah satu lensa yang mempunyai ketebalan yang berbeza. Okey. Kanta kita ketebalan berbeza. Ada yang nipis, ada yang sederhana, ada yang. So nyatakan satu hipotesis. Hipotesis, antara hipotesis yang kita letak ialah hipotesis dia ialah semakin tebal kanta, semakin pendek panjang fokus. Okay. So, pusing pun bolehlah, semakin nipis kanta, semakin panjang, semakin jauh panjang fokus. Okay, pun boleh. Itu hipotesis dia. Semakin lah. Berdasarkan rada tiga, terangkan maksud panjang fokus bagi kanta cium. Apa maksud dia? Kata cembung, apa maksud dia apabila dia cakap kat situ panjang fokus dia? Okay. Maksud dia lah jarak antara, so apa B? B. Okay. Jarak antara pusat optik kanta dengan skrin apabila satu image tajam terbentuk di skrin. Okay. Itu maksud dia. Jarak antara pusat optik kanta dengan skrin apabila satu image tajam terbentuk di skrin. Siapa pernah tengok macam LCD projector? Pasal kita ada boleh, depan tu kita boleh pusing-pusing sikit kan. Dia, kalau kita letak tu ada masa dia blur, dia macam tak nampak kabur-kabur tu. Kita boleh pusing-pusing sikit macam cermin tu, dia ada benda untuk kita pusing untuk kita fokuskan. So benda sama macam je lah. Okay. Seterusnya. Nyatakan boleh ubah untuk eksperimen ni. Okay, boleh ubah manipulasi dia apa? Boleh ubah bergerak balas dia apa? Lepas tu berikan satu nilai yang mungkin bagi
Jadi kan satu pun boleh ubah dia manipulasi dan satu ubah pun boleh ubah bergerak. Manipulasi si ialah ketebalan kan satu sendirilah. Okay. Itu perkara yang kita ubah dalam eksperimen untuk kita dapat satu-satu result keputusan. So bergerak baras dia ialah panjang fokus. Panjang fokus dia. Itu satu benda yang kita cari. Gerak balas. Soalan dia minta berikan satu nilai mungkin bagi 11. So benda ni yang mungkin, kemungkinan yang boleh berlaku. Okay, kalau kita tengok dia punya kalau pace dia 20, sederhana X. So kita kena cari nilai X. Ketebalan dia ialah untuk tebal ialah 12. Bermaksud kalau kat medium ni, kat sederhana ni, kita ambil satu benda yang di antara tu. Tapi jangan rapat sangat. Kalau rapat sangat macam tak berapa tepat. Okay. So untuk jawapan X dia ada kemungkinan sebabkan 12, dia dalam 14 lah. Okay. Dalam 14 dan 18 itu. Okay. Dalam kurungan tu lah awak boleh buat. Awak boleh buat 14, 15. Paling cantik awak letak tengah-tengah. Somewhere around 16 lebih kurang. Tu kira tengah-tengah. Memang betul tengah-tengah. So itu yang paling baik lah untuk awak letak. Okay. Benda tu jangan risau, dia tak ada specific answer untuk kita buat. Yang penting dalam ni lah. Dalam lingkungan ni lah. Janganlah letak 30 kan. Itu dah memang salah. Betul lah. Okay. So, kita habis untuk bahagian A. Seterusnya kita terus masuk kepada bahagian B, insyaAllah. So, jawab semua soalan. Saja 4+1 menunjukkan satu sperma dan satu ovum. Kromosom dalam sperma ialah 22 tambah X. Nyatakan kromosom dalam ovum itu. Itu pertama. Yang kedua, apakah jantina bagi bayi selepas pensenyawaan? Terangkan jawapan Anda. Okay. Okay. So, berapakah kromosom ovum itu? Kita ingat balik kalau kromosom ovum. Okay. Begitu kat sini, sperma dia ialah 22X. Dan untuk ovum perempuan
Bahkan dia perempuan, dia akan sentiasa X lah. Dia tak ada Y. Itu soalan ni. Mesti 22 plus S. Apakah jantina bagi bayi selepas pensenyawaan? Jantina dia mestilah perempuan. Kenapa? Kerana kromosom sekejap. Kromosom anak adalah 44 tambah X. Ada 2 X kat sini. Itu sebab kenapa dia jadi perempuan. Okay. Terus C. Rajang 4.2 menunjukkan autosom 21 dalam sel somatik sel. Dalam somatik bayi itu. Nyatakan jenis mutasi ini pertama. Yang kedua, apakah kecatatan bagi bayi ini? Okay. C1 dan C dan nyatakan jenis mutasi ni. Apakah jenis mutasi ni? Mutasi ni adalah mutasi kromosom. Okay. Itu jenis mutasi kromosom lah, sebab kalau kita perasan kuantiti kromosom dia daripada 2 jadi I. Apa nama penyakit ni? Bila kita ada lebih satu kromosom pada kromosom autosom ke-21, ini adalah Down syndrome. Sindrom Down. Okay. Sindrom Nanti. Sindrom terkenal adalah jenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi. Tandakan right pada maklumat yang betul bagi sindrom
Okay. Untuk Down syndrome pula. Sindrom Turner, sindrom Turner, dia punya kromosom adalah X. Okay. Dia cuma ada satu X sahaja. Satu lagi tak ada. Okay. Itu nama dia adalah penyakit sindrom Turner lah. Terus yang nombor 6. Huruf manakah yang mewakili kelenjar induk? B, B. Okay. So, jawapan dia ialah betul jawapan dia ialah apa saya baca Ada satu menunjukkan kedudukan kelenjar androkin seorang lelaki. Okay. Merupakan mewakili kelenjar induk, master gland, iaitu dia punya taklah kelenjar induk. Seterusnya. Diagram 5.2 menunjukkan satu situasi. Dinamakan hormon yang dirembas oleh R dan nyatakan fungsinya. Oleh R dan nyatakan fungsi dia. Benda yang dirembaskan dan apa fungsi dia. Kelenjar adrenal ni. Okey, dia tanya hormon kan. So, kelenjar adrenal betul lah. Kelenjar adrenal tu betul. Cuma dia minta hormon. So, hormon dia lah hormon adrenal. Adrenal. Itu hormon dia. Betul Hormon adrenalina. Dan fungsi dia lah untuk meningkatkan metabolis. Antara fungsi dia lah. Okay. Hormon adrenal antara fungsi dia akan tingkatkan metabolis. Tanya sekali fungsi dia. Seterusnya. Terus jawab CD1. C. Nyatakan penyakit jika orang Jika penyakit jika organ S tidak merembas hormon yang mencukupi. So, dia nyatakan kesan bagi setiap yang berikut. So, penendang, apa kesan dia, dan halusinogen, apa kesan dia. So, nanti kita tengok balik organ S tu apa. Organ S ialah di sini. Organ S. Kalau dia tak keluarkan hormon dengan betul, apa akan saya tengok balik jawapan. Ada kawan kerja cakap fungsi dia antara ni, yang ni sebelumnya, yang adrenalina tadi. Antara fungsi dia menyediakan badan menghadapi situasi cemas pun betul. Dekat badan pun betul lah. So yang untuk yang ni, kita ada jawab jawapan dia penyakit diabetes.
Cikgu nak tanya boleh? Boleh insyaAllah. Yang meningkatkan kadar metabolisme tu bukan ke dekat steroid tu? Steroid ialah dadah yang kita pakai untuk tingkatkan. Adrenalina ialah satu hormon memang dalam badan kita sendiri. Memang fungsi dia ialah untuk tingkatkan metabolisme badan lah. So itu antara sebab adrenalina ni antara benda yang berlaku ialah dia menyebabkan kita akan lebih cekap dengan apa yang berlaku di keliling kita. So benda tu akan meningkatkan kita punya metabolisme, iaitu maksudnya akan lajukan jantung kita, akan lajukan kita punya pernafasan, akan tajamkan mata kita untuk kita bersedia sama ada kita nak lari ataupun kita nak lawan. So, hormon tu Okey cikgu, terima kasih. Terima kasih. Kembali kepada soalan ni, nyatakan penyakit kalau organ F tak merembas hormon yang mencukupi. So cakap ada kawan kita cakap diabetes. Betul lah Jawapan dia lah, kita tahu kencing manis lah Kencing manis boleh, diabetes boleh, tak ada masalah. Okay, hormon dia hormon insulin lah. So, nyatakan kesan bagi setiap dadah yang berikut. Penenang, apa kesan untuk penenang? Halusinogen, apa kesan untuk halusinogen? Okay. Di 1-2-14 Penenang melambatkan gerak balas terhadap rangsangan, melambatkan gerak balas terhadap rangsangan untuk penenang. So penenang kawan kita ada tulis melambatkan gerak balas terhadap rangsangan. Bolehlah So penenang, betul lah tu. Okay, melambatkan gerak balas terhadap rangsangan. Betul. So antara kalau kita makan ubat penenang, dalam penenang tu antara yang berlaku ialah dia akan lambatkan gerak balas kita terhadap rangsangan. Halusinogen. Kita ada tulis membawa kepada keadaan khayalan atau dan halusinasi yang membolehkan seseorang berfantasi. Membawa kepada keadaan khayalan dan halusinasi. Membuat seorang berkhayal. Dan halusinasi itu lebih telah ada dua-dua. Okay. So, betul lah So halusinogen ialah satu jenis ubat yang boleh menyebabkan seseorang tu berhalusinasi ataupun berkhayal. Halusinogen boleh membuat seseorang berkhayal.
dan berhalusinasi. So, itu antara kesan kalau kita ambil dadah halusi. Right. So, kita habis kat situ dulu untuk hari ni. Ini soalan ke berapa? Soalan ke-6. Okay, InsyaAllah kita akan sambung seterusnya ke soalan nombor 7 insyaAllah minggu depan. So, terima kasih untuk hari ini. Sekali baik daripada Allah, sekali buruk dalam hati masa sendiri. InsyaAllah kita jumpa balik minggu depan dengan soalan yang seterusnya pada hari dan waktu yang sama. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, saya ada soalan satu. Cikgu, Terima kasih cikgu.